Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazim bin Mansur, ahli kumpulan 5 yang terdiri daripada 7 orang ahli dan diketuai oleh Dr. Aiman Naim bin Cik Ibrahim. Kami pelajar tahun 3 BMMH dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan untuk penghayatan etika dan peradaban BIPW yang bertajuk Isu Era Digital GIG Membantu Masyarakat pada Pasca Pandemik. Ekonomi GIG merupakan ekonomi yang dijalankan tanpa majikan dengan menjual perkhidmatan mereka kepada orang lain. Ekonomi ini diperkenalkan oleh seorang penulis dan wartawan Amerika Syarikat yang bernama Tina Brown pada tahun 2009 ketika krisis kewangan global. Beratus pengangguran yang tinggi di seluruh dunia menjadi salah satu faktor kepada kemunculan ekonomi ini. Ia dijalankan secara freelance dengan waktu pekerjaan yang fleksibel bersama bantuan sokongan teknologi seperti telefon pintar, aplikasi telefon dan capaian internet. Untuk slide seterusnya, saya akan serahkan kepada Mustaqim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Mustaqim bin Rosman Rizal dan saya akan menyambung pembatangan oleh rakan saya sebentar tadi, iaitu di bawah subtopik pengenalan. Okey, contoh ekonomi gig ini di Malaysia ialah perkhidmatan e-hailing seperti GrabCar, MyCar dan juga perkhidmatan penghantaran makanan seperti Foodpanda, GrabFood dan Dah Makan. Okey. Setiap perkhidmatan ini ianya menawarkan perkhidmatan yang boleh dihubungi melalui pesanan telefon pintar, iaitu menerusi aplikasi telefon tertentu. Okey, mereka yang bekerja di dalam sektor ekonomi ini juga tidak terikat dan boleh dijadikan sebagai pekerjaan part-time ataupun separuh masa. Okey, secara amnya, setiap pekerja juga tidak memerlukan kelayakan akademik yang tinggi kerana skop kerja adalah dalam bidang perkhidmatan. Oleh itu, secara tidak langsung, ekonomi gig adalah sangat luas sehingga dianggap boleh membantu masalah pengangguran dan kebergantungan kepada pekerja asing. Okay, sekian daripada saya. Seterusnya saya akan pas kepada rakan untuk menyambung pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufian bin Mazlan, nombor matriks B0919-10389. So, saya akan meneruskan pembentangan dengan pembentangan tentang objektif kajian. Okay, objektif kajian kami adalah untuk mengkaji sejauh mana potensi gig ekonomi ini dalam membantu para graduan. Kita nak tengok sejauh mana ekonomi ini, gig ekonomi ini boleh membantu para graduan dalam pasca pandemik COVID-19. Kemudian kita ingin mengukur tahap pengetahuan dan kesediaan mahasiswa terhadap potensi gig ekonomi. So, sejauh mana kesedaran dan pengetahuan yang ada pada mahasiswa ni terhadap potensi gig ekonomi ni dalam usaha mereka untuk menjana pendapatan, meraih pendapatan dalam pasca pandemik. Kemudian kita ingin mengenal pasti langkah dan kaedah bagi meningkatkan kesediaan mahasiswa terhadap potensi gig ekonomi. So, kita nak cari macam mana langkah dan cara yang sesuai lah untuk make sure para graduan ni dia bersiap sedia dalam gig ekonomi ni. Itu adalah objektif kajian bagi kumpulan kami. Saya pas pembentangan kepada rakan saya lain. Terima kasih.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Radin Najazmi daripada kumpulan 5. So, sekarang saya akan membentangkan tentang cabaran kajian. Yang pertama, untuk Google Form ni kami kurang mendapat sambutan kerana platform telah diedarkan kepada semua, serta kepada pelajar-pelajar universiti di universiti lain dan juga masyarakat-masyarakat sekeliling. Tapi apa yang saya boleh sampaikan kat sini ialah sikap masing-masing, sama ada nak mengendahkan ataupun nak menjawab. Jadi data yang kami perolehi pun agak lambat kerana kami harus melepaskan kami kena menyebarkan dengan lebih jauh dan banyak kepada dalam grup-grup yang lain. Yang kedua, tidak mempunyai sumber yang banyak seperti yang saya boleh katakan. Kami ingin menjalankan sesi temu bual bersama pekerja Foodpanda, GrabFood. Tapi disebabkan kekangan masa dan musibah yang melanda sekarang seperti banjir, hujan tak menentu, cuaca yang tak menentu, so kami susah untuk berjumpa untuk mengadakan sesi temu bual bersama rider-rider Foodpanda. Yang ketiga ialah untuk zaman era sekarang, gejala COVID-19 semakin meleluasa. Walaupun di negara kita baru disurut, tapi kita harus menjaga SOP untuk mengurangkan lagi gejala ini. Disebabkan itu, kami pun agak merasa sebabkan gejala COVID-19 ini, kami juga turut berhati-hati dan turut berjaga-jaga dan mengambil risiko. Jadi yang seterusnya adalah saya akan membentangkan tentang cabaran ekonomi JIG. Yang pertama, seperti mana kita dapat tahu sekarang, seseorang itu harus melakukan lebih daripada satu pekerjaan untuk teruskan kehidupan, di mana ekonomi semakin merusut, gaji pun dah habis dipotong dan ramai yang menganggur. Jadi nak tak nak kena buat banyak kerja untuk terus tampung kehidupan. Yang kedua ialah permintaan untuk pekerjaan separuh masa menjadi agak terhad, di mana ramai sekarang yang menganggur cuba untuk bekerja seperti GrabFood, tetapi terdapat anak-anak muda yang sibuk juga mencari wang untuk membantu keluarga. Disebabkan terlalu ramai bekerja, ini mengakibatkan terlampau ramai yang meminta dan permintaan menjadi tinggi. Ini akan menyebabkan pekerjaan itu menjadi sangat terhad kerana kerajaan telah mengeluarkan akta yang di mana setiap pekerjaan yang dianggap sebagai frontliner seperti menghantar makanan harus dihadkan untuk menjaga penjarakan. Dan memang untuk zaman sekarang, Foodpanda atau food delivery untuk semuanya memang menjadi tumpuan. Tetapi majikan juga harus mengahadkan bilangan pekerja supaya tidak berlaku isu-isu seperti gaji lambat, tidak puas hati dengan pangkat orang lain. Yang seterusnya, kadar pengangguran makin bertambah, di mana seperti mana saya sebutkan tadi, bila peluang pekerjaan dihadkan, so ramai yang akan menganggur dan mengakibatkan ekonomi merudum, hubungan keluarga pecah belah, hilang semua pendapatan. Yang seterusnya ialah tidak mempunyai perlindungan sosial yang mencukupi, sama ada ketika bekerja ataupun selepas bersara. Maknanya tiada mana-mana agensi ataupun company ataupun majikan yang akan cover jika ada apa-apa berlaku masalah ataupun musibah terhadap diri kita ataupun keluarga kita. Ia akan menjadi sangat terhad kerana ia memerlukan kos yang banyak. Jika satu keluarga itu dilanda bencana ataupun dijangkiti oleh COVID-19,
pihak agensi ataupun pihak-pihak tertentu majikan akan perlu menanggung kos rawatan. Tetapi kalau ramai pekerja yang menghadapi masalah yang sama, ia akan merosakkan sebuah company dan mendatangkan kerugian yang besar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan teruskan dengan kawan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Nur Aiman Naim bin Cik Ibrahim. Okey, dari cartapai ini kita dapat lihat sebanyak 68.8% adalah dari berbangsa Melayu, dan 11.7% adalah dari berbangsa Cina, dan 15.6% adalah dari berbangsa India. Jadi responden yang menjawab kaji soal selidik ini adalah dari berbangsa Melayu yang seramai 53 orang, manakala berbangsa India 12 orang dan berbangsa Cina 9 orang. Selebihnya adalah dari pelbagai bangsa lain. Okey, cartapai ini pula kita dapat lihat majoriti daripada responden kami adalah dari kalangan lelaki, dan selebihnya adalah dari kalangan perempuan. So, seramai 44 orang lelaki yang telah menjawab responden ini, dan seramai 34 orang responden wanita yang telah menjawab kaji soal selidik kami. Okey, ini adalah data yang kami dapat perolehi tentang umur responden. So, jadi di sini kita dapat lihat sebanyak 60 orang yang berumur dari lingkungan 21 hingga 25 tahun, manakala seramai 9 orang yang berumur 18 hingga 20 tahun, dan sebanyak 6 orang dari kalangan 26 hingga ke 29 tahun, manakala yang selebihnya adalah dari lingkungan 30 tahun ke atas. Di sini kita dapat melihat tahap pendidikan responden, di mana seramai 55 orang adalah dari degree student ijazah sarjana muda, manakala seramai 15 orang adalah dari lepasan SPM ataupun diploma, dan seramai 5 orang dari pelajar master ataupun PhD. Baik, cartapai ini pula menunjukkan tahun pengajian responden. Seramai 33 orang adalah dari pelajar tahun 3, manakala 12 orang dari tahun 4 dan 9 orang daripada tahun 1. Tahun 2 seramai 14 orang, dan seramai 10 orang yang telah tamat pengajian. Dari kajian soal selidik kami mendapati seramai 55 orang yang mengetahui tentang ekonomi gig, manakala 23 orang yang masih tidak mengetahui tentang ekonomi gig. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahawa sebenarnya majoriti daripada kalangan responden yang mengetahui tentang ekonomi gig. Dari data yang kita dapat lihat sekarang ni, kita dapat tahu di mana majoriti daripada responden mendapat informasi tentang ekonomi gig ini ada dari media sosial, manakala selebihnya ada yang mengatakan mereka mendapat maklumat tentang ekonomi gig ini adalah dari rakan, dan ada yang mendapat tahu tentang daripada program dan majalah ataupun surat khabar, dan ada juga yang masih tidak tahu tentang ekonomi gig. Dalam kajian soal selidik kami ada menanyakan tentang pernahkah mereka bertemu dengan individu yang bekerja sendiri yang tanpa majikan, dan seramai 65 orang yang menyatakan ia dan selebihnya mengatakan mereka tidak pernah bertemu dengan individu yang bekerja sendiri yang tanpa majikan.
Dari carta pie ini kami mendapati majoriti daripada responden kami yang pernah bertemu dan mempunyai kenalan yang terdekat yang selesa bekerja sebagai penghantar makanan ataupun lebih dikenali sebagai rider Foodpanda ataupun rider GrabFood. Jadi di sini kita dapat melihat ramai di antara rakyat Malaysia yang telah menceburi bidang ekonomi gig ini ketika era COVID-19. Dalam kajian soal selidik kami juga ada menanyakan tentang adakah mereka yang menjalani ekonomi gig atau mencuburi ekonomi gig ini adalah dari kalangan golongan yang terkesan pada era COVID-19. Dan majoriti adalah dari responden menyatakan ya bahawa mereka yang menjalani ekonomi gig ini adalah daripada golongan yang terkesan pada era COVID-19. Dan ada segelintir daripada responden sebanyak 27.3% yang mengatakan mungkin kerana di antara individu yang menceburi bidang gig ekonomi ini adalah untuk mencari sumber pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Saleh dan saya akan meneruskan pembentangan tentang hasil dapatan kajian kami. Merujuk kepada soalan adakah sistem ekonomi gig ini memberi kebebasan kepada organisasi dan pekerja untuk menjalani kontrak? Berdasarkan hasil dapatan kajian merujuk kepada soalan di atas, kami mendapati majoriti responden berpendapat bahawa ekonomi gig mampu memberi kebebasan kepada organisasi dan pekerja untuk menjalani kontrak sebanyak 66.2%, manakala 22.9% lagi mengatakan mungkin dan selebihnya mengatakan tidak bersetuju. Seterusnya, adakah anda antara orang yang terkesan dengan trend ekonomi gig? Sebanyak 50.6% responden juga mengatakan mereka terkesan dengan keberadaan ekonomi gig, manakala selebihnya mengatakan tidak. Seterusnya, adakah platform digital membantu anda meraih pendapatan? Sekiranya tidak, sila nyatakan sebab. Majoriti daripada responden bersetuju bahawa platform digital mampu membantu mereka meraih pendapatan dengan membawa peratusan sebanyak 91%, manakala sedikit daripada mereka mengatakan tidak. Berdasarkan kepada keputusan dapatan kajian merujuk kepada soalan di atas, sebahagian besar daripada responden mengatakan bahawa ekonomi gig membantu mereka melalui fasa pandemik COVID-19 dengan peratusan 78.2, manakala 21.8 lagi menyatakan ekonomi gig tidak membantu mereka melalui fasa pandemik. Seterusnya, sejauh manakah ekonomi gig membantu anda menjana pendapatan? Merujuk kepada hasil dapatan kajian di atas, 51.3% daripada responden mengatakan bahawa ekonomi gig membantu mereka secara langsung. 29.5 lagi menyatakan ekonomi gig membantu mereka secara tidak langsung. 15.4 daripada responden pula menyatakan bahawa ekonomi gig tidak berkaitan, manakala peratusan kecil yang selebihnya menyatakan sangat setuju, sangat membantu serta tidak membantu. Bagi soalan sekiranya anda bergelar graduan, adakah anda akan mencuri bidang pekerjaan gig ini di masa hadapan? Peratusan besar responden sebanyak 47.3% berpendapat bahawa mungkin mereka akan mencuburi bidang pekerjaan gig pada masa hadapan.
manakala 41.9 menyatakan mereka yakin menceburi bidang pekerjaan gig. Nanti sekadar 10.8 daripada responden mengatakan tidak akan menyertai bidang pekerjaan tersebut. Seterusnya, dari skala 1 hingga 5, nyatakan tahap kesediaan anda untuk melibatkan diri dengan ekonomi gig. Majoriti responden berpendapat bahawa mereka lebih bersedia untuk melibatkan diri dengan ekonomi gig dengan peratusan 94.6 manakala sekadar 5.4% sahaja yang kurang bersedia. Dari skala 1 hingga 5, nyatakan tahap kemahiran digital anda untuk melibatkan diri dengan ekonomi gig. Data menunjukkan responden cukup yakin dengan kemahiran digital mereka untuk melibatkan diri dengan ekonomi gig dengan majoriti skala 4 pada kadar peratusan 35.1, diikuti skala 3 dengan kadar peratusan 32.4, kedudukan yang 3 dengan skala 5 24.3, diikuti skala 2 dengan peratusan 5.4, dan akhir sekali skala 1 dengan peratusan 2.7%. Majoriti mengatakan bahawa ekonomi gig ini akan memberi impak kepada ekonomi negara dengan 61.8, manakala 31.6 mengatakan mungkin dan selebihnya mengatakan tidak. Bagi soalan, pada pendapat anda ekonomi gig ini akan memberi lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat? Sebanyak 77.3% daripada responden bersetuju yang ekonomi gig ini akan memberi banyak peluang pekerjaan kepada rakyat, manakala peratusan kedua terbesar hanya mengatakan mungkin pada kadar 18.7 dan selebihnya mengatakan tidak. Berdasarkan carta di atas, 90.7 responden mengatakan pihak universiti perlu mengenal pasti tahap kesediaan kerajaan dalam era digital ini, manakala selebihnya mengatakan tidak. Seterusnya, bagi soalan, pada pendapat anda adakah langkah awal perlu diambil oleh pihak universiti bagi memboleh pasarkan para graduan? Sebahagian besar responden bersetuju dengan langkah awal yang perlu diambil oleh pihak universiti bagi memboleh pasarkan para graduan dengan majoriti 88.2, manakala selebihnya mengatakan tidak. Bagi soalan terakhir untuk hasil jabatan kajian kami, pada pendapat anda, apakah langkah sesuai yang boleh diambil oleh pihak universiti? Seperti data tersebut nyatakan bahawa pihak universiti perlu memperbanyakkan pelibatan pelajar dalam aktiviti yang menggunakan teknologi, manakala 25% menyatakan hanya perlu memberi taklimat mengenai kebolehpasaran pelajar dalam ekonomi era digital. Seterusnya, data diikuti dengan 21.1% oleh langkah dengan menyediakan bengkel untuk memperkenalkan dasar ekonomi baru, dan akhir sekali % untuk pilihan-pilihan lain. Nama saya Muhammad Irfan bin Indawati. Saya akan membincangkan kesimpulan dari hasil kajian kami. Gigs ekonomi adalah sistem pasaran bebas antara pekerja dan organisasi dalam menjalani kontrak kerja seimbang dari segi pembayaran upah oleh majikan serta pekerja mempunyai masa bekerja yang sesuai. Gigs ekonomi bertindak sebagai pendapatan tambahan atau sampingan bagi golongan yang memerlukan semasa era pandemik COVID-19. Hasil kajian selidik kami mendapati golongan yang terkesan di era COVID-19 bekerja sebagai gigs sebanyak 57%.
Okey, selain itu, gigs ekonomi berpotensi dalam membantu bakal graduan juga graduan. Mahasiswa juga bersedia menerima gigs sebagai platform menjana pendapatan. Sebanyak 92% responden memberi maklum alas bahawa mereka pernah bertemu dengan pekerja gigs sebagai Foodpanda, Grab dengan selesa serta perkhidmatan yang baik. Majoriti responden juga bersedia melibatkan diri dalam ekonomi gigs serta mahir dalam penggunaan digital seperti smartphone. Sekian, terima kasih.